Ketusi Mahat Tahfiz Al-Istiqamah, mudir, semua guru-guru, seterusnya kepada kepimpinan pelajar, dan akhirnya kepada semua. Saya diminta untuk berkongsi tentang Maulidur Rasul. Tajuk secara spesifik benda Ustaz, Maulidur Rasul je nak kongsi pada pagi ini. Yang pertama, mengapa sebenarnya, kenapa pentingnya Rasul. Tapi kalau jadi tajuk filem, tajuk lagu, apa ada dengan Rasul, kan? Dan kemudian yang ketiganya ialah apakah tugas kita terhadap Rasul, ataupun tuntutan kita terhadap Rasul. Pentingnya Rasul. Mengapa pentingnya Rasul? Pentingnya Rasul ini untuk menjadi topik penting untuk kita bincang. Itu yang pertama. Kenapa pentingnya untuk kita tahu betapa pentingnya Rasul, atau kenapakah besar kepada Nabi SAW, betapa besarnya Rasul, itulah menjadi topik yang pertama yang kita nak bincang. Dan saya sebut tadi, jawapan kepada persoalan ini sangat penting kepada kita, kerana dia membetulkan cara kita melihat. Dalam hidup manusia ni, tindakan dia sangat bergantung kepada apa yang ada di dalam. Ada apa ilmu, maklumat dan info yang ada dalam benak pemikiran dia. Betul tak? Tengok soalan nujum 4 belalang. Jadi kalau kita nak tahu belalang tu hidup dan mati, jawapan dia tak penting belalang tu hidup atau mati. Yang penting apa ada dalam kepala otak orang yang bertanya itu. Kerana apa yang ada dalam kepala dia itulah akan memutuskan dan menentukan bagaimana keadaan belalang itu. Betul tak? Kalau dalam kepala dia niat nak kenal ke ustaz, dia mari tanya, ustaz, cuba teka, belalang ni hidup ke mati? Tak penting pun belalang tu hidup mati. Tetapi mati atau hidup itu bergantung kepada apa yang ada dalam kepala dia. Apa tujuan dia tanya? Aku tanya dia nak kena ke ustaz ni. Lalu kalau tujuan dia nak kena ke ustaz, ustaz kata belalang tu hidup, dia pun penyek. Dia buka mati. Dia kata. Kan? Kalau sekiranya ustaz kata mati, dia pun puyuk lepas hidup, kan? Jadi bukan penting pun jawapan ustaz tadi. Yang penting apa yang ada dalam kepala orang yang bertanya itu. Yang ada dalam kepala itulah ia akan memberi keputusan kepada apa yang akan dia buat. Kan? Sama juga kan? Dalam bab-bab yang lain. Antaranya biasa ustaz berikan contoh dalam bab apa yang ada dalam kepala manusia ni. Kadang-kadang kita tengok manusia tu sama je. Rambut hitam, ni je lah ada hak jenis rambut oranye, rambut ungu, rambut hijau. Budak-budak sekarang. Tapi asalnya rambut sama. Kulit sama. Mata sama, telinga sama, hidung sama, mulut sama. Tetapi kita pergi ke pantai Teluk Cempedak, kita akan berjumpa dengan ramai orang. Kita pergi pantai lah katalah. Pergi pantai Teluk Cempedak antaranya di Kuantan. Ramai orang kat pantai tu, betul tak? Tetapi cara mereka memandang pantai Teluk Cempedak itu berbeza. Walaupun orang tu sama, ada kaki, ada tangan, mata, telinga, lubang, tak adalah telinga duduk di atas, masuk air jenuh pula nak ngorek. Tak adalah mata duduk belakang, puas pula ngantuk je kena picit mata. Sama je, mata depan hidung ni sama. Duduk di Teluk Cempedak. Tetapi cara mereka memandang pantai Teluk Cempedak berbeza. Apa yang membezakannya? Yang membezakannya ialah apa yang ada dalam pemikiran, benak pemikiran dan hati dia. Betul tak? Ada orang tu, dia ni latar belakang dia businessman. Dalam kepala dia mikir bisnes je. Maka bila dia pergi Teluk Cempedak, dia pun tengok. Dia cakap gitu kan. Ini kalau jual layang-layang untung ni. Budak-budak main tepi pantai. Dia tengok pula. Ini kalau jual aiskrim ni, orang datang ni bilangan satu hari mau 300 aiskrim habis ni.
Ini otak orang berniaga. Dalam kepala dia bisnes ya. Maka cara dia pandang pantai Teluk Cempedak, untung rugi. Betul tak? Kan? Sebab apa? Itu dalam kepala dia. Bisnes. Ada orang pula, dia ini sastrawan. Kan? Dia tengok Teluk Cempedak tu, dia tak tengok untung rugi, bisnes tak tengok. Dia tengok pantai tu tiba-tiba je mata dia berair. Jenis sastrawan kan? Jenis hati lembek. Dalam hati ada taman. Kan? Dalam taman ada bunga. Dalam bunga ada cinta. Tu kan? Jadi sastrawan ni dia tengok laut, pantai Teluk Cempedak, dia tak nampak untung rugi, mana nak jual aiskrim, mana nak jual layang, tak nampak. Dia nampak apa dia? Dia kata comelnya waktu matahari tengah terbit. Kemudian nelayan datang. Ni orang sastra. Dia pun buatlah sajak dia. Aku umpama batu dan pepasir di tepian pantai. Engkau adalah ombak dan laut. Dia kata. Terkadang engkau hadir, terkadang engkau pergi. Aku setia menanti di situ. Tu dia. Sastra kan? Dia tak nampak untung rugi ni. Dia nampak, kan? Ada pula tu seorang lagi orang seniman. Orang seniman lain pula. Dia duduk tepi pantai, dia tengok angin bertiup sejuk, dia pun karang lagu. Angin bayu menyapa diriku, sepintas lalu aku teringatkanmu. Contohnya. Dia pun buat lagu. Angin bayu menyapa diriku. Dia buat lagu. Ini seniman. Tak? Mari pula hak jenis seniman dalam bahagian artis lukisan. Dia kata comel waktu matahari terbit merah, kita nak lokir gambar. Ni kalau jual gambar ni mahal ni orang nak beli ni. Bot nelayan pula ketika matahari tengah remang-remang merah naik itu, bot nelayan keluar. Dia pun gambar lukisan. Itu orang bahagian seni lukis. Nah, ada pula orang bahagian apa dia? Bahagian dia panggil istilah dia apa dia kalau pakar laut ni, maritime. Kan. Dia tengok laut ni, orang maritime cara dia tengok laut lain pula. Bahagian orang yang sains laut ni. Kan. Nelayan lain pula. Dia duduk congok tepi laut tu. Hari ni boleh turun ke laut ke tak? Dia mikir tu je. Banyak ikan dia kalau jenis laut gini ni. Musim hujan gini ni. Ikan kecil ke ikan besar. Tu nelayan kan? Ada dia nampak angin bayu menyapa diriku. Tak peduli dia. Belantak mu lah. Bayu tak bayu pun. Hak dia tengoknya. Ada hari ni ikan dia tak ada. Boleh tak muka hari ni. Jala hari ni. Tu nelayan. Cara dia tengok laut. Tak sama dengan orang tadi. Apa lagi? Tak. Ada orang pula. Dia tengok lah, dia pergi Teluk Cempedak, dia tak nampak ikan ke, tak nampak orang nak berniaga, tak nampak angin bayu, tak nampak pepasiran pantai apa semua tak nampak. Dia nampak apa dia? Hari ni aku nak skodeng siapa ni? Kerja nak skodeng je. Duk congok hari-hari nampak Teluk Cempedak dia ni. Asal ada je kapal hak pergi ujung-ujung sikit tu, dia pun ikut. Kat Teluk Cempedak tu, bahagian dipanggil Teluk Tembeling pun nama dia. Ada trek naik atas jalan tu. Masa Ustaz habis Mak Tafiz dulu, pergi mandi dengan kawan-kawan, kononnya menyambut penamatan Mak Tafiz. Pergi mandi laut. Mandilah dengan Ustaz Khalil, Imam Masjid Negeri apa semua tu. Pas mandi tu, jom kita naik, tengok ada trek benda ni, jom naik jalan. Naik macam lorong tikus gitu. Naik. Bisinglah buah ni. Naik atas bukit. Tiba-tiba ada orang marah. Dia pula. Saya tengok ada sebaris orang duduk baring tepi bukit tu. Duduk baring. Ada orang pakai baju, ada tak pakai baju. Orang lelaki lah, tua ada, muda ada. Dia skodeng secara berjamaah. Dia mengintar. Rupanya bawah tu ada kapal 2 orang. Lelaki perempuan tengah bergeli-geli. Kan? Tengah duduk buat benda yang tak molek lah. Jadi orang tu mengintar di atas. Dia marah, kita bising. Kan? Kalau nak mengintar lah sekali. Dia tak payahlah bising. Kita mana tahu. Naik atas tu duk buat lah. Hala ke mana nak pergi ni? Tiba-tiba tengok. Dia tak bagi bising. Sebab dia nak mengintar. Takut orang tu sedar. Kan? Jadi dia pergi Teluk Cempedak. Orang ni tak nampak untung rugi. Betul tak? Tak nampak bisnes. Tak nampak angin bayu. Tak nampak pasir-pasir. Tak nampak ikan ke apa. Dia nampak nak mengintar siapa je hari ni. Semua orang ni sama je. Tapi cara dia melihat Teluk Cempedak berbeza.
bergantung dengan apa yang ada dalam kepala dia. Tak? Cerita tentang Nabi, semua orang cerita. Ada orang cara dia sambut dengan buat contohnya apa dia? Temerloh berselawat. Dia buat majlis. Kan? Ada orang bila cerita pasal Rasulullah ni, apa dia? Dia cerita, kalau orang tua sikit je, cerita pasal kahwin 4. Rasulullah kahwin 4. Kan? Ada orang pula cerita bila sebut pasal Rasulullah, maka dia pun macam-macam cara orang memandang. Sebab tu cara kita, ilmu kita, maklumat kita tentang Rasulullah tadi akan membuahkan cara yang berbeza dalam hidup kita. Akan cara yang berbeza dalam hidup kita. Maka sebab itu penting untuk kita tahu apakah dia kepentingannya Nabi SAW diutuskan. Dalam Al-Quran ada satu buku ditulis oleh bapa Muhammad Nasir, dia panggil Kiai Muhammad Nasir atau Pak Nasir, seorang ulama besar Indonesia. Buku tu tajuk dia Fiqhud Dakwah. Buku tu dia kupas satu surah, iaitu surah At-Tin. Surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat." Kan lepas tu wa tawasaw bil haq. Tukar mula. Molek dah lagu kan. Baca wattini waz-zaitun. Baca bukan main lagi. Sampai illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq terus. Lagu sedap dah sampai situ salah. Terus. Jadi surah ini Allah bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama, wattini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun. Kenapa Allah bersumpah ni? Mesti ada sebab. Sebab Allah ni tak buat kerja sia-sia. Saja-saja je. Boleh je Allah nak bersumpah dengan rambutan dan durian. Kan? Tak, mesti ada sebab. Kemudian waturi sinin, tur Sinai, bukit Sinai atau lembah Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Ringkas dia, ulama tafsir menyebut bahawa Allah bersumpah dengan 3 perkara. Yang pertama, bila nak tahu kenapa bersumpah dengan tin dan zaitun, tengok yang kedua. Rupa yang kedua, Allah bersumpah dengan Sinai, semenanjung Sinai atau bukit. Kan? Tur Sinai. Tur Sinai ni, apa sejarah kisah-kisah yang berlaku di sebaliknya? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau esok ada peluang pergi Mesir, boleh pergi semenanjung Sinai ni. Pergi Jabal Musa, tempat Nabi Musa munajat. Kan? Boleh hajak Ustaz Zarimi. Esok bila semua dah tamat belajar, kerja gaji besar-besar, pakej pelancongan free untuk Ustaz Zarimi, suami isteri contohnya lah. Akan bawa. Ustaz Zarimi kata, entahlah. Yang itu Islam sebenarnya. Kan? Orang kemudian bagi nama Nasrani, bagi nama Yahudi. Baik. Maknanya Allah bersumpah sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sesempurna penciptaan. Allah cipta manusia ni makhluk yang paling sempurna. Berbanding makhluk-makhluk yang lain. Malah dalam ayat yang lain Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma
Yuk baru. Dia kerja dia buat je benda Tuhan suruh, dan dia tak erti nak bantah, tak erti nak mengingkarinya, sebab dia tak ada nafsu. Malaikat ni tak ada jantina, tahu tak? Kita tahu. Malaikat laki ke perempuan? Malaikat laki ke perempuan? Tak tahu. Macam mana beriman dengan malaikat tak tahu? Kan di antara rukun iman kita kan beriman dengan malaikat. Lah ustaz, percaya tak? Percaya. Dan malaikat tu laki ke perempuan? Tak tahu. Beriman macam mana tak tahu ni. Laki ustaz, sebab apa? Sebab dia jumpa dengan Nabi tu, rambut hitam, baju jubah putih. Itu sebab dia berjumpa dengan orang lelaki. Dia merupalah orang lelaki. Kalau dia mari jumpa orang lelaki, merupa orang perempuan, rambut ikan mayang comel putih pula, kan, gebu-gebas. Nak mari dalam majlis Nabi jadi fitnah lah pula, betul tak? Betul. Tengah-tengah begini mari comel je, mari jumpa ustaz, akhbirni anil Islam, contoh kan. Tak pada kejut semua, congok tak tengok ustaz dah, tengok dia je lah. Jadi sebab nak jumpa Nabi orang lelaki, majlis orang lelaki, dia jumpa orang lelaki, kan? Adapun malaikat itu tak ada jantina, tidak lelaki dan tidak perempuan. Warna ustaz, kalau tidak lelaki tidak perempuan ni kategori benda pondan ke? Tak ada masalah lah kan? Telefon ni lelaki ke perempuan? Tak tahu, tak ada jantina. Apa kalau warna hitam lelaki, kalau merah jambu perempuan? Ada telefon mana ada jantina? Dah tak pelik pun. Meja ni lelaki ke perempuan? Kursi tu lelaki ke perempuan? Kursi tu lelaki, kalau meja perempuan ustaz. Pula dah. Tak nak. Jadi tak spesifik semua benda ada jantina. Jadi malaikat ni tak ada nafsu. Tak pelik lah. Malaikat tak ada nafsu. Macam kalau sekiranya kita duduk dalam mak tafis ni, telefon tak ada, kemudian kena jaga sebagainya, orang kata baiknya budak tafis tu. Memang kena baik. Sebab apa? Telefon tak ada, lepas tu nak keluar tak boleh, lepas tu TV pun payah. Baiklah. Cuba balik cuti sekali tengok. Bila diuji tu baru tahu, betul tak? Kalau semua tu keadaan terlindung, terpelihara, betul lah, nampak baik. Tu pun nak kena hitam juga tu. Betul ke tak baik sepenuhnya. Tapi kalau balik, diuji. Malaikat tak ada lah ujian. Dia tak ada nafsu. Adapun manusia pula, ada. Allah bagi dia nafsu. Dalam masa yang sama Allah bagi akal sebagaimana malaikat. Kan? Dalam keadaan manusia ada nafsu. Binatang pula Allah buat ada nafsu, tak ada akal pula. Sebab tu binatang ni nak pakai baju pun tak erti, betul tak? Biasa tengok lembu pakai pampers. Tengok lembu pakai pampers. Apa lembu tu terguling-terguling, nak sarung pampers tak lepas. Mana ada, dia tak erti, telanjang begitulah. Dan lembu tu daripada zaman mula dulu cipta pakai ni begitulah. Dia tak erti sebab akal tak ada. Dia hidup dengan naluri saja, insting. Tu pun nasib baik Allah bagi laluri tu ke dia. Bila ada anak, dia sayang anak dia. Kan? Kalau ada orang kacau anak dia, dia marah. Tapi lebih-lebih lagi tak erti. Dia tak erti nak ambil apa dia? Nak ambil takaful untuk anak dia. Nak buat perlindungan. Kan? Tak erti nak. Tak. Dia ertinya ikut insting naluri dia je. Maka Allah buat manusia sempurna, terbaik. Kenapa? Manusia terbaik sebab Allah bagi dia akal dan Allah bagi dia nafsu. Ketika dia boleh jadi seperti binatang, akalnya memberi tapisan. Tahu tak? Sebab tu manusia ni kalau hidup, saya dulu kalau ceramah ustaz selalu sebut, cuba letak ni kambing, ni kita. Kalau kita punya hidup tak ada beza dengan kambing, baik tak jadi orang. Cari dalam internet, buat ceramah, buat slide. Pertama sekali kita tidur, kambing tidur, gambar kambing tengah tidur. Tak? Kemudian kita bangun,
bangun. Kita pun lapar, makan. Kambing pun cari makan. Kita pun sampai umur 25 esok, orang panggil, apa dia? Ada terasa gatal nak menikah. Kambing, sampai masa gatal juga nak menikah. Kalau bunyi pelik, gitu tu. Musim dia dah tu nak menikah. Kan. Lepas tu, apa dia lagi? Petang-petang bila dah maghrib, kami balik kandang. Kita balik rumah tidur. Kalau kerja kita makan, minum, tidur, kerja, makan, minum, tidur, cari makan, tak ada beza dengan kambing. Biarlah upgrade sikit kat daripada kambing tu. Kan. Sebab itu Allah bagi kita akal. Tak ikut nafsu saja. Akal menjadikan hidup kita berbeza. Tak. Walaupun kita ada nafsu, tapi kita boleh menjadi hamba yang taat kepada Allah, tinggi kedudukan daripada malaikat. Kan. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi hamba yang taat. Malaikat pun hamba yang taat. Malaikat tak diuji dengan nafsu, sedangkan dia diuji dengan nafsu. Maka kedudukan manusia itu sempurna. Dah. Ayat ni, ke 7.30 dah. Macam masa sudah ke 12. Baru lagi. Baru 15 minit, rasa macam banyak dah. Letih dah ceramah. Dah. Jadi, berdasarkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ni, pernah ada satu cerita, saya tak ingat, zaman Khalifah Ma'mun rasanya. Ada suami isteri ni bawa kes ke pejabat agama zaman tu lah, bawa ke sultan. Kesnya ialah berlaku lafaz ta'liq. Dia nak marah sangat isteri dia ni derhaka, suami ni. Maka dia lafaz satu kalimah, dia kata, kalau mukamu ni, kalau mu ni tak lebih cantik daripada, selagi mu ni tak lebih cantik daripada bulan, dia kata, maka aku tak nak dengan mu. Dia kata begitu. Dia kata kalau selagi isteri dia tak lebih cantik daripada bulan, maka dia tak nak bersama dengan isteri dia. Kalau ikut lafaz ta'liq itu secara zahir, macam cerah lah. Masa dia nak cakap tu, masa dia nak marah sangat. Nak marah, dia terlafaz perkataan tu. Rojok pada mahkamah. Masa itunya raja juga menjadi hakim, qadhi. Raja pun dengar, panggil ulama bincang. Macam mana ni, jatuh ke tak? Apa? Dia kata selagi lelaki dia tak lebih cantik daripada bini dia, tak lebih cantik daripada bulan, jenuh lah. Macam mana ni? Maka pada ketika itu ulama-ulama yang ada berbincang, mereka buat keputusan sampai ke mati lah, takkan dapat menandingi bulan kalau begitu. Jenuh muka isteri nak lebih cantik daripada bulan, dia kata. Jadi keputusan para ulama tadi, jatuhlah ta'liq itu jatuh cerai, dan dia tak boleh bersama. Sebab apa? Sebab maksudah bini dia tak lebih cantik daripada bulan. Tak. Tapi sebelum keputusan itu diwartakan, Tok Guru ni tadi, raja tadi tak puas hati, dia kata melakukan, nak dengar pendapat seorang lagi ulama. Ada seorang alim yang terkenal masa itu. Aku nak dengar dulu pendapat dia sepatah. Panggillah ulama itu. Maka ulama tu datang, dia kata, pada pendapat saya, dia kata tak jatuh, ta'liq itu tak cerai. Kenapa? Dia kata kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menciptakan manusia insan ahsan taqwim. Ahsan ini boleh terjemah sebaik-baik, secantik-cantik, betul tak? Sebab tu doa kita tengok depan cermin apa? Ke tak doa? Tak doa ustaz. Duduk senyum, lepas tu tarik pipi, tengok dagu, picit jerawat. Kan. Kalau doa kita depan cermin macam mana? Kan. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Guna perkataan ahsan, kan? Ada hasan sini. Kan. Maknanya, ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan penciptaanku, maka cantikkanlah akhlakku. Maknanya hasan juga membawa maksud cantik. Tak. Jadi kalau hasan tu bawa masuk baik, molek, comel, cantik, tak. Ayat tu sebut ahsana taqwim, secantik-cantik penciptaan. Ini dalil bahawa manusia kok mana pun lebih cantik daripada seluruh makhluk orang lain. Dia kata dalil ini jelas, dia kata. Jadi ulama ni kata, selama jelah manusia lebih cantik daripada bulan, maka isterinya itu berdasarkan ayat ini lebih cantik daripada segala-galanya. Bila keluar itu, Sultan tadi dengar, aku bersetuju dengan pendapat ini. Maka tak jatuhlah cerai dia pada isteri dia. Dipanggil kedua-duanya menghadap. Raja menasihati pada isteri, jangan lagi kamu berlaku derhaka
buat lebih kurang dengan suami kamu. Kemudian dia nasihat pada suami, jangan kamu mudah-mudah untuk melafazkan taklik. Kan? Hiduplah kamu dengan bahagia, hidup mereka dengan bahagia. Dasar pada ayat ni. Kan? Cuma Pak Nasir nak kaitkan ayat ni, dia kata, pertama, manusia itu sesempurna penciptaan. Dia panggil fitrah. Ada panca indera, ada akal, ada hati. Dan Allah bersumpah dengan apa dia? Dengan risalah kenabian, wahyu. Kenapa? Kerana ia sangat berkait rapat. Sangat berkait rapat. Allah cipta manusia itu, akal dan hatinya sebenarnya telah dipersiapkan untuk boleh menerima wahyu yang juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah sebut, summa radadnahu asfala safilin. Kami akan jadikan dia atau kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia ni walaupun Allah buat dia tu sesempurna, sebaik-baik kejadian, tapi Allah boleh tukar dia menjadi makhluk yang paling rendah kedudukan dia. Macam mana boleh jadi makhluk yang paling rendah tadi? Apabila mereka itu ada lahum qulubun la yafqahuna biha. Betul tak? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dah dia tu comel dah. Allah bagi akal, Allah bagi hati, Allah bagi panca indera, telinga, mata, tapi ada mata tak nak menengok. Tak nak tengok apa ustaz, mata celak molek. Menengok dengan sebenarnya. Menengok dengan mata hati dia. Tengok-tengok ni pun beza, betul tak? Beza tak? Ada orang pergi melancong ke Mesir, tengok piramid. Tengok. Seorang tu tengok piramid, comel lah. Satu daripada keajaiban dunia. Dia pun selfie. Pegang atas bucu piramid. Dah. Duduk piramid bawah tangan dia. Tu dia. Comel lah. Itu satu lapis orang tengok. Lapis kedua pula, orang jenis mengaji sains. Dia kata, apa agaknya bahan kimia yang digunakan oleh Fir'aun dan juga cendekiawan zaman dia dulu, sehingga batu ni disusun dalam formasi begini, kemudian bertahan dengan cuaca yang berubah, panas musim sejuk, musim panas, musim sejuk, musim panas, tapi bangunannya kekal sampai sekarang. Ini teknologi yang mesti kita kaji. Maka lahirlah cerita Transformer, yang konon-kononnya adalah makhluk alien dahulunya yang membina piramid tersebut. Dan mungkin Fir'aun pun bagi dia alien juga. Berdasarkan cerita Transformer. Tengok tak Transformer ni? Mana tengok ustaz, budak tahfiz kan? Kan? Jadi ada orang melihat daripada perspektif sains. Dia kata hebat. Kan? Ada orang pula dia tengok piramid tu, sampai tu naik bulu roma dia. Subhanallah, dia tu. Betul hak Tuhan cerita. Alangkah zalimnya Fir'aun. Pada pasir Giza itu mana ada batu, pasir begitu. Batu ambil daripada mana tu? Ambil daripada tempat lain jauh. Alangkah seksanya Bani Israel menjadi hamba, buruh kasar yang dizalimi oleh Fir'aun. Kan? Lepas tu dia pun teruja. Bapalah Bani Israel ni, Nabi Musa selamatkan mereka daripada kezaliman yang sejahat ini, mereka enggan beriman. Itulah manusia. Dia tu lapis ketiga. Sama je, datang pakej pelancongan sama, naik Air Asia. Kan? Bayar sama je. Tapi hak ni tengok lain, hak ni tengok lain, hak ni tengok lain. Sebab apa? Sebab dia tak tengok dengan mata lendir sahaja. Dia menengoknya dengan ilmu, dia menengoknya dengan hati dia. Ada. Tapi kalau ada orang mata tak melihat, telinga tak mendengar, ada hati tidak mahu berfikir, Allah kata apa dia? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang. Binatang, kalau jenis binatang ternak, apa teruk dah? Kan? Ini lebih teruk lagi. Dia kalau orang cari ayam benda, ayam dedak, ayam kampung, ayam hutan, mesti orang cari ayam hutan. Ustaz, ni ada ni dia. Gulai ayam hutan masuk sikit-sikit. Ayam hutan sedap ni. Ke cari ayam pencing. Jangan banyak sangat makan ayam pencing. Lihat. Cari ayam hutan, cari ayam kampung orang cari. Orang tak cari ayam dedak ni. Ayam dedak ni kan bawa dalam lori, tiba-tiba jatuh tengah jalan gitu. Ni tiba-tiba berjalan. So dia cangok gitulah. Datang lori, bam, mati. Sebab apa? Tuan dia tak ajar. Bagi makan je kerja. Kan? Jadi sebab itulah perlunya survive ni.
Kan? Kalau asyik bagi makan je, tak ada benda lain. Baik. Jadi orang ni kalau ada akal, ada panca indera, tetapi tak nak guna, lebih teruk daripada ayam tu tadi. Balhum adal, kata Allah. Tak? Baik. Maka bila kita ada panca indera, kita kena manfaatkan akal dan hati untuk berfikir. Di mana tempat pentingnya Rasul? Di sini kita nak masuk sikit. Mungkin tak masuk bab kedua, bab tiga lah. Soalan pertama je. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, turun ke bumi, itu ada satu pesanan. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Taha ada. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surah Taha, faman tabi'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Dua. Ada. Allah sebut, turunlah kamu ke dunia. Sehingga tempoh tertentu turun. Nantinya apabila datang petunjuk daripada aku, kata Allah, siapa yang ikut, kamu hidup dekat dunia nanti, siapa yang ikut petunjuk itu, kamu Allah sebut la khauf walahum yahzanun. Kamu tak akan takut dan kamu tak akan duka cita. Apa maksud dia? Kamu tak akan hidup di dunia dalam keadaan takut. Kalau ayat surah Taha, kamu tak akan hidup di dunia dalam keadaan sesat. Kemudian kamu tidaklah mati dalam keadaan berduka cita, runsing bimbang. Kamu tidak mati dalam keadaan sesat. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa panduan wahyu, kita berisiko hidup dalam keadaan sesat. Ya, sesat. Cuba ingat semula kita ni masa kecil. Siapa yang lahir-lahir dia dah tahu dah matlamat hidup dia, tujuan hidup dia, siapa dia. Kecil lagi, masa 3 tahun. 3 tahun tidak. Balik. Kita hamba Allah kan. Contoh kan. Kita hamba Allah. Umur 3 tahun kita hamba Allah dah. Hamba Allah lah. Hamba Allah, budak pelak kan. Nanti kita masuk syurga kan. Contohnya, umur hebat ni, 3 tahun tidak. Tak. Biasanya kita ni lahir tak tahu pun. Tak ada siapa di antara kita tahu. Kita semua ni hilang ingatan. Allah takdirkan dulunya masa Allah cipta Nabi Adam, berlaku satu keadaan. Ni boleh tengok dalam kitab tafsir bila berlaku perbincangan tafsir ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah cipta Nabi Adam, Allah keluarkan daripada sulbi Nabi Adam ini seluruh roh anak cucu manusia, Bani Adam. Keluar ni sehingga ramai dilihat seperti semut-semut yang kecil. Kita ni dulu keluar belaka berkumpul. Masa itu Allah bertanya kepada kita. Kita dah bentuk roh masa itu. Alastu bi rabbikum. Roh kita menjawab, bala syahidna. Ini dalam Quran cerita. Bukankah aku ini pencipta kamu, Tuhan kamu? Roh kita dah jawab dah, bala syahidna. Bahkan kami bersaksi engkau Tuhan kami. Selesai itu, Allah buat masuk semula roh tadi, masuk semula dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Mana kita masa tu dah bersaksi dengan Allah dah. Tapi kerana Allah nak uji kita, dia buat kita lupa dan hilang ingatan. Kita tak ingat pun. Siapa ingat masa tu? Saya ingat Ustaz, masa nak keluar tu tepuh dengan kawan. Tak ingat. Kan mana nak tahu tu baca tafsir itulah baru tahunya. Kan. Lepas tu sehinggalah Allah pilih kita ni sejak zaman Nabi Adam dulu, banyak-banyak roh tu. Ada hak yang dipilih ditiup zaman Nabi Nuh, ada zaman Nabi Hud, ada zaman Nabi yang lain. Kita ni rupanya dibiar lama sampai akhir zaman. Lamanya roh kita menunggu. Sampailah tahun 19, lahir tahun berapa? 2008 lahir. Muda ya? 2006. Generasi 2000 belaka lah ni. Maknanya baru lahir, Allah tiupkan roh tu masuk. Roh kita pun masuk dalam tubuh mak kita. Kan? Masa tu kita dalam bentuk apa dia? Daripada air mani, kemudian jadi sekumpal daging, kemudian bentuk manusia. Berapa minggu? 40 hari. Lepas tu pergi cek doktor kata ada nyawa ni. Tengok alat tu. Roh dah ditiupkan. Siapa ingat masa tu? Saya ingat Ustaz, masa tu Allah, masa mula roh masuk dalam perut mak. Lepas tu kapal-kapal berenang, dia pulak ni. Kan duduk dalam bilik sekong tak boleh nak keluar ni. Siapa ingat? Tak ingat dah. Mak pun sekali-sekala makan sambal. Mengidam makan sambal.
Oh, kita duduk dalam terpedah, oh tak tahan, dia kata, mak ni. Siapa ingat? Ni ingat kan? Sehinggalah kita keluar, betul tak? Ada yang keluar melalui cara biasa, ada yang keluar melalui cara operate. Ya. Siapa keluar operate ini angkat tangan? Tak nak mengaku. Kan? Dah keluar molek nak? Baik. Masa keluar tu ingat tak? Oh, mula gelap, tiba-tiba cerah. Tu kita kejut nangis, wah nangis. Saja je kita nak ngusik mak kita. Ingat kita tu? Tak boleh mikir pun masa tu. Tak ingat. Allah buat takdir, Allah uji kita dengan hilang ingatan. Sehingga setahun, 2 tahun tak ingat apa lagi, betul tak? Masa umur 3 tahun, 4 tahun tu lah. Siapa hari ni yang ingat masa dia umur 2 tahun? Ingat? Tak tahu. 1 hari bulan 1, bukan. 30 hari bulan 2 tahun 2006. Apa yang berlaku? 30 hari bulan 2 tahun 2006, apa yang berlaku? Ingat? Memanglah tak ingat, mana ada 30 hari bulan 2. 2 ni ada 28 dengan 29 je. Jadi bila kita tak teringat, kita ingat masa umur 4 tahun tu apa dia? Teringatan terpilih dia panggil. Tak ingat semua, betul tak? Ingat masa ayah jentik telinga. Oh lah, ayah jarang marah. Hari tu kita kelahi dengan adik. Mari ayah ayah jentik telinga. Takut kita ayah marah. Ingat? Jarang ayah marah kita. Biasa ayah cium sama kita. Hari tu jentik telinga. Sekali ingat. Lagi ingat lagi benda? Tak ingat. Ingat apa dia? Jatuh tingkap. Rumah kayu. Duk main-main berdegar jatuh ke bawah tu. Jahit kepala. Sebab apa? Ada parut. Tu pun ingat tak ingat. Kadang-kadang bila bercerita, takut tambah pula. Ada pula jin tolak macam-macam lah cerita. Tanya kedok cerita. Kan? Sikit-sikit tak ingat. Macam orang hilang ingatan. Lepas tu macam mana kita boleh percaya bahawa Islam tu agama yang benar? Macam mana kita boleh tahu akhirat itu betul-betul berlaku? Siapa pernah pergi travel alam akhirat? Pernah pergi? Pergi pelancongan ke alam akhirat pernah? Siapa pernah masuk alam barzakh? Tak pernah. Dah tahu mana? Mana awak semua tahu Islam tu betul? Mungkin Yahudi betul. Mungkin Buddha betul. Mungkin Hindu betul. Mungkin Konfusi betul. Kan? Itu risiko kita. Sebab kita hilang ingatan. Kita tak ingat. Suatu kita bertemu dengan Allah di alam roh. Suatu kita duduk dalam alam barzakh. Tak ingat. Sebut molek ya, alam barzakh. Saya tengok dalam YouTube tu, pengikut ayah Pin sebut alam barzakh. Suatu saya di situ duduk. Saya menempuh. Kan? Dan melihat ayah Pin ada di alam barzakh. Alam barzakh. Kopi dia sebut alam barzakh. Kan? Dia macam cerita sedap kan? Cerita sedap dengan muzik. Lepas tu terus cerita sebut alam barzakh. Nampak sangat kebodohnya. Kan? Baik. Jadi tak ada siapa ada pengalaman. Macam mana kita boleh mendakwa Islam betul? Kan? Macam orang hilang ingatan. Berisiko dah orang tipu dia. Berisiko. Jadi hidup dalam keadaan takut. Tiba-tiba naik motor, naik kereta, aksiden, kepala terentak. Masuk hospital, doktor kata minta maaf encik. Kan? Apa ni, anak encik ni, apa ni, ataupun ayah encik ni hilang ingatan kekal. Wal'iyadzubillah min dzalik. Susahnya jadi orang hilang ingatan ni, betul tak? Duk congok kat hospital. Mari isteri. Abang, Allah segar dah, apa ni, sedar dah abang ni. Kelik-kelik. Siapa pula ni? Dia mana ingat? Betul tak? Kelik-kelik siapa dia? Awak ni siapa? Salah abang tak ingat saya abang. Saya ni isteri abang. Bawa? Semalam dia dah mari mengaku isteri. Macam mana ni? Kata pula, ada isteri lain punya abang ni. Dia tak ingat dia menikah kat Naratiwak senyap-senyap. Kan? Rupanya ada 2 isteri. Dah hilang ingatan. Berisiko dia orang tipu. Mari pula esok seorang lagi. Abang, sebab dia tahu orang tu hilang ingatan tu, kita ngakulah isteri dia. Bila orang hilang ingatan, berisiko orang tipu dia. Betul tak? Kawan mari. Aku ni gini ni. Dulu masa sebelum mu hilang ingatan ni, kita kawan rapat. Dah kita tak tahu tu kebir-kebir. Ya kedok tak tahu ni. Jadi aku masa tu kita kawan. Jadi mu sesok mu pinjam duit dengan aku. Berapa? Lebih kurang 200,000. Oh sedap dia letak harga. Pasal kita tak ingat. Kan? Asalnya pinjam 2,000 je. Dia nak ingat nak sebut 20. Tapi tengok raya macam betul tak ingat ni 200 lah. 200,000 lah dia kata. Kita tahu pula kita orang kaya.
Kita pun pusing kat rumah, awak keluarlah cek 200,000 bayar hutang ni, padang kena tipu. Sebab tak ingat, hilang ingatan. Berisiko tak kena tipu? Berisiko. Sebab tu ramai manusia menganut agama Kristian. Ramai manusia menganut agama Buddha, agama Hindu, Konfusi, Taoism. Ramai juga orang yang tak percaya Tuhan. Ramai menganut ideologi sesat. Sebab apa? Sebab tak ingat, tak tahu, hilang ingatan. Bila hilang ingatan, bila kita tak ingat, maka Allah SWT tidak berlaku zalim pada kita. Dia beri kita panca indera, ahsana taqwim. Dia beri mata, telinga. Kan? Kalau ada orang tak ada mata pun, telinga dia jelas. Kalau ada orang pekak pun, mata dia nampak molek. Telinga tak tahu dengar. Orang kata, Assalamualaikum Pak, nak kapak? Kan? Tapi mata dia nampak? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak kapak dia kata. Walaupun telinga dia tak dengar, mata dia nampak. Tak ada kita berjumpa orang yang pekak dengan buta serentak. Ada jumpa tak? Setakat sepanjang Ustaz hidup tak jumpa. Kalau ada pun mati. Sebab orang ni kalau mata buta, telinga pekak, langsung tak boleh buat benda. Orang nak kata ke dia, pegang. Nak cakap pun tak kerti. Pasal orang nak mengajar dia bahasa-bahasa, dia dengar. Dia tak dengar. Ni telefon. Gitu je lah, boleh tak kerti benda. Kalau dia ni benda ni telefon, gini telefon, okey. Dia bentuk dia sekurang-kurangnya tahu, boleh akses maklumat. Dah. Jadi ada panca indera, kemudian Allah bekal dengan akal untuk berfikir, menjadikan kita kata, kita ni siapa sebenarnya, apa tujuan kita hidup ni. Dah. Lalu pada ketika itu diberi pula panduan wahyu dengan diutuskan Nabi dan Rasul. Akal manusia ni, dia hanya boleh timbul bibit-bibit persoalan. Macam mana aku boleh ada dekat sini? Macam mana kita ni berkembang daripada kanak-kanak jadi remaja, jadi dewasa? Siapa sebenarnya hak kawal pertumbuhan badan kita ni? Tak? Kenapa ada orang mati? Siapa yang menentukan dia mati? Siapa yang menetapkan dia mati tarikh sekian? Tak? Timbul soalan. Lepas tu kita lepas mati ni esok apa? Akal ni dia boleh timbul persoalan itu. Tapi dia nak cari jawapan, dia ada masalah. Nak cari jawapan. Orang pakar dalam ilmu fizik sekalipun. Saya waktu kerja UMP dulu, ada pensyarah fizik, dia berdebat dengan seorang pensyarah fizik perempuan, bukan Islam, tapi free thinker. Tak menganut agama apa-apa, bidang fizik. Dia berdebat, kalah yang free thinker itu. Sebab apa dia kata? Sebab dia mengkhianati teori fiziknya sendiri. Kerana dalam ilmu fizik dia kata, tahap yang paling tinggi, dia akan berhenti kepada alam ini mustahil terjadi dengan sendiri. Sebab tu yang teori Big Bang, Big Crunch dulu kan, dalam ilmu fizik orang bincang tentang manusia ni mula-mula dalam bentuk isi padu. Isi padu tu isi padu apa? Isi padu sifar dia kata. Mereka tak nak sebut isi padu. Mereka mula daripada isi padu kosong. Bila mula pada isi padu kosong, sifar, bermakna mestilah ada daripada sifar itu kepada ada angka, ada yang menyebabnya, dan fizik tak terima benda itu berlaku sendiri. Mesti ada yang menjadikannya. Mereka berhenti kepada ada satu tenaga yang infinity. Tapi tenaga tu apa? Mereka tak tahu. Itu akal manusia boleh capai tahap itu. Maka bila nak cari hakikat dia tadilah, Allah dengan kasih sayangnya mengutuskan Nabi. Waktu tu Allah sebut dalam Al-Quran dah. Nanti akan turunlah sama ke bumi, nanti apabila datang petunjuk daripada aku, siapa ikut petunjuk itu, maka dia tidak sesat dalam hidup dia tak perlu takut dalam hidup dia, dan dia tidak akan berduka cita, dan dia tidak akan mendapat kecelakaan di hari akhirat. Lalu akal dan hati tadi, datang pula Nabi membawa wahyu dengan segala mukjizat dia. Wahyu itu mencabar akal kita. Ini luar biasa, subhanallah. Dulu-dulu orang tengok mukjizat Quran ni, bila kita baca hadis tentang bagaimana Nabi berdepan dengan orang zaman itu, Quran telah membingungkan orang zaman dulu. Ada seorang pakar runding yang disuruh oleh kafir Quraisy pergi berunding dengan Nabi dalam perundingan, nak ajak Nabi supaya tinggalkan dakwah. Lepas dia bercakap, Nabi dengar, bagi peluang dia bercakap, dia itu begini, tawaran dia begini, munasabahnya begini, alasannya begini, justifikasinya begini. Habis itu Nabi kata, adakah telah selesai perbicaraan kamu? Ya. Maka dengarlah pula perbicaraanku, dia kata. Nabi pun baca ayat Al-Quran. Nabi baca ayat Al-Quran, dia dengar tersebut, senyap dia. Lepas tu dia minta izin balik. Dia bertemu dengan orang-orang Quraisy. Dia kata, aku telah mendengar perkataan yang dibaca, dia sampaikan oleh Muhammad.
pesanan aku, kamu janganlah ganggu dia, biarkanlah dia dengan kerja dia. Kerana apa yang dia ucapkan itu bukan perkara biasa. Akhirnya, dia sendiri pakar runding, orang cerdik di kalangan kaum tadi, mengalah. Memang hak Muhammad baca itu bukan benda biasa. Luar biasa. Tapi apa pemimpin Quraisy kata? Mu pun dah kena sihir juga dengan Muhammad. Anak jenis perangai orang jahat kan? Dia pusing kau kat mana? Kena sihir juga. Kita atas hak bijak dah ni. Kena sihir juga dengan Muhammad. Tak? Jadi Quran itu menjadikan orang cerdik zaman itu bingung. Ahli sastra bingung. Bagaimana Muhammad boleh mengungkap bahasa yang sangat indah dari segi sastranya. Bukan saja sastra, orang-orang yang ada pengalaman musafir ke Mesir, musafir ke sana, ahli kitab sendiri merasa bingung. Betul, tak boleh nak tolak Muhammad ni. Sebab apa? Macam mana dia boleh cerita tentang kisah Nabi penciptaan Nabi Adam secara terperinci? Apa yang berlaku di syurga? Macam mana dia boleh cerita tentang peristiwa Nabi Nuh secara terperinci? Macam mana dia boleh cerita tentang kisah Nabi Yusuf? Saudara boleh baca surah Yusuf. Kan? Macam mana Nabi Muhammad, dia kalau kita cerita sejarah ni, ada orang cerita benda yang tersurat. Ada orang cerita benda yang tersirat. Kau apa dah jam? Baru 7 suku. Jenuh lah, 7:30. Kan? Ada benda tersurat, ada benda tersirat, betul tak? Tersurat biasanya sejarah menceritakan benda yang tertulis, benda yang ada rekod, rakaman, gambar, tertulis. Ini benda tersurat. Tersirat ni ambil daripada orang yang terlibat dengan peristiwa tersebut. Kan? Dia cerita begini, oh gitu hak sebenar. Sebab apa tulislah buku sejarah lain? Sebab sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dia akan tulislah versi dia. Kita pun dengarlah yang tersirat. Ada lebih lagi hak daripada tersirat itu apa dia? Benda dalam bicara hati manusia. Macam mana Nabi SAW, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad boleh tahu apa yang dibincang oleh adik-beradik Yusuf ketika nak buat khianat pada Nabi Yusuf? Siapa? Nabi Muhammad ada ke masa dia berkopor tu? Dia duduk 9 orang sama dia tu. Kita nak buat benda ni, Yusuf ni. Perbincangan tertutup itu Nabi tahu. Dia kata macam mana cerita sejarah, siapa perbincangan tertutup pun dia boleh tahu juga. Pelik ni. Kalau cerita sejarah, kita cerita sejarah kan, masa mesyuarat tertutup itu. Dia nampak pelik dah mesyuarat, gaya riwayat sejarah ni. Mesyuarat tertutup dia boleh tahu. Tak ada dokumentasi, tak ada apa. Macam mana boleh tahu? Kan? Lepas itu, masa adik-beradik Nabi Yusuf mari jumpa Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin kena tangkap kerana helah Nabi Yusuf masa itu kerana dituduh mencuri. Abang-abang dia kata kalau dia mencuri, abang dia lupa begitu juga. Nabi Yusuf, Allah sebut Nabi Yusuf berbicara dalam hati dia, bahkan kamu itulah sebenarnya hak teruk. Itu bicara hati Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Muhammad boleh riwayat cerita bicara hati Nabi Yusuf? Tak ada orang cerita sejarah bicara hati ni. Masa itu hang tuah terdetik dalam hatinya. Boy, lebih-lebih pula hang tuah terdetik dalam hati boleh cerita sejarah. Sejarah ni orang riwayat benda hak dia ucap je, benda hak terdetik dalam hati tu kalau boleh cerita mengarut je. Tiba-tiba Nabi tahu. Macam mana? Tak ada jalan lain melainkan mereka terpaksa akur, mestilah Allah yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula berkembang zaman. Kerana Allah tahu dah ilmu manusia ni pada akhir zaman macam mana. Hari ini Al-Quran mencabar pula akal manusia dalam bidang-bidang yang ada pada manusia hari ini. Bidang sainsnya, bidang teknologinya, bidang sehingga Imam Asy-Syafi'i dalam ulumul Quran dia cabar orang. Zaman dia itu dia cabar dah. Bila kita bincang bab al-ulum al-mustanbatat min al-Quran, ilmu-ilmu yang keluar daripada Quran. Imam Syafi'i ni alimnya dia dengan Quran, dia kata, kamu sebut satu perkataan, aku akan keluarkan dalilnya daripada Al-Quran. Saya pernah dalam satu seminar orang bincang bab ni. Dia kata kalau cerita dalam Al-Quran, di mana Al-Quran cerita tentang penciptaan kapal angkasa. Jenuh pula kita nak menjawab. Kan? Katalah orang tu dia hafal Quran. Jadi dia kata, tuan-tuan sebut je satu perkara yang ada kat dunia ni, saya boleh sebut dalil dia dalam Quran. Ada pula orang cerdik, dia kata, Ustaz, mana dia cerita tentang bayi tabung uji dalam Quran. Cerita tentang bayi tabung uji dalam Quran. Dia pula dia mikir bayi tabung uji dalam Quran. Cari mana ni? Kisah bayi tabung uji dalam Quran. Penciptaan kapal angkasa. Kalau kapal terbang tu bolehlah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Mana berdasar kepada Allah hantar burung dalam strategi perang. Tentera yang paling baik zaman itu, tentera daratnya ialah tentera bergajah.
Kita hari ni kereta kebal lah. Kereta kebal tu dia ambil daripada kaedah tentera bergajah. Dia ada belalai dia kan. Kereta kebal pun ada dia punya tu dia. Dia datang, kereta kebal ni, gajah ni dia punya pesen, dia redah belaka. Orang panah, orang tembak pun tak ada benda. Gajah pun begitu kok. Orang panah dia langgar je. Macam mana cara nak kalahkan kereta kebal atau tentera bergajah? Hantar burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Maknanya kalau tentera bergajah ni cara nak kalah, hantar kenderaan datang daripada atas sebab nampak kekuatan sebenar. Lepas tu bawa bahan batu, bahan api. Maka terciptalah kapal jet pejuang, bawa bahan peluru pandu. Orang ambil berdaya itu. Buat kerangka kapal pejuang. Tapi kapal angkasa ni mari mana pula ayat Qurannya? Hai, tak jumpa weh. Bila tak jumpa macam mana? Ada jawapan dia, apa dia? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Mai kalau Allah ceritalah Quran nak buat selipar macam mana, nak bancuh simi macam mana, nak buat air batu campur macam mana, tebal mana Quran tu? Tak. Lepas tu apa guna faedah otak ni kalau semua Tuhan nak cerita? Maka hak yang Tuhan tak cerita tu, Allah tahu dah, otak kamu sendiri pandai nak buat. Jadi fas'alu ahla dzikr, kamu pergi tanya orang tahu apa yang kamu tak tahu. Ada juga jawapan dia. Kurang ada lah jawapan dia. Betul tak? Maka alhamdulillah, bila kita beriman kepada Al-Quran yang diutuskan dengan Nabi, dan tidak senang Nabi nak mengubah kesesatan manusia yang hidup kerana hilang akal tadi. Manusia yang sembah berhala, manusia yang sembah padri, manusia yang sembah hawa nafsu, manusia yang bermaharajalela. Nabi datang nak bawa, inilah hak betul ni. Tujuannya nak selamatkan kamu, supaya jangan kamu hidup dalam keadaan syirik, sengsara kamu dalam neraka. Jangan hidup dengan cara yang salah. Besarnya nak bawa itu untuk ubah kehidupan manusia. Nabi terpaksa korban hidup dia. Mengorbankan, Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi dikeji, letih kehidupan Nabi ini untuk meninggalkan legasi nak menyelamatkan manusia. Maka pada waktu itu fahamlah kita betapa besarnya kedudukan Nabi SAW yang menyelamatkan kita daripada salah dan sesat dalam hidup di dunia, dan menjadikan kita terselamat insya-Allah kalau kita ikut petunjuk Nabi itu, selamat di hari akhirat. Jadi tak masuklah bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor dah. Tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Oh, 7.21 baru. Tak, belum 7.30 lagi. Sambung semula. Oh, ada dua ni. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.